Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini, video kali ini cikgu akan terangkan mengenai bentuk taburan data. Okey. So, kita tengok dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, standard pembelajaran di akhir kelas, pelajar dapat membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set daripada data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kekerapan. Okey, seterusnya dapat membuat kesimpulan daripada data-data yang diberikan. Okey, jadi kita tengok dahulu bentuk taburan. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar dalam tingkatan 4, plot titik, okey, plot batan dan daun itu juga menunjukkan serakan. Okey, tapi hari ini fokus kepada histogram dan poligon kekerapan. Okey, cikgu terus kepada hasil mobilisasi minda 2. Okey, didapati kalau kamu tengok dalam silibus yang perlu kamu tahu adalah kamu perlu dapat tahu bentuk-bentuk graf seperti bentuk loceng, bentuk loceng, bentuk seragam, bentuk pencong ke kanan dan pencong ke kiri. So, ada 4 bentuk semuanya yang kita akan pelajari. Okey, so yang pertama adalah bentuk histogram simetri, iaitu kita ada 2 jenis bentuk loceng, satu lagi seragam. Okey, 2 bentuk iaitu bentuk loceng dan bentuk seragam. So, ini adalah bentuk histogram simetri. Okey, so kalau kamu perhatikan macam mana kita nak dapatkan bentuk dia, kita sambungkan titik. Sebenarnya kita boleh sambungkan titik tengah bagi setiap bar. Okey, setiap bar ni. Okey, bila kita sambungkan titik tengah dia, kita akan dapati bentuk dia itulah berbentuk apa. Okey, so kat sini nampak bentuknya bentuk loceng. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita sambungkan, dia seragam saja. Okey, tak banyak perubahan, so itu seragam. Okey, bentuk pencong ke kanan. Okey, awak tengok macam ni, dia pencong ke kanan. Ini pencong ke kanan, ini pencong ke kiri. Okey, nampak itu bentuk dia. Dan sama juga kamu boleh dapatkan dia dengan cara menyambung titik-titik tengah bagi setiap bar tersebut, bar histogram kita. Okey, contoh, wujud buku teks. Contoh, raja di bawah menunjukkan 2 histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam 2 acara berbeza. So, bila kamu dapat soalan ini, perhatikan tajuk dia. Tajuk dia berbeza kat sini untuk kamu kena pasti yang mana satu So, di sini diberi 2 graf ataupun 2 histogram, iaitu 100 meter gaya kuat lentang dan satu lagi 100 meter gaya bebas. Okey, perhatikan juga pada paksi menegak itu adalah bilangan perenang dan paksi melintang ada masa. Okey, so kat sini pun sama masa. Okey, so tengok soalan dia. Okey, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Okey, so kat sini nampak jelasnya ini adalah bentuk apa? Ini bentuk taburan simetri, iaitu taburan loceng. Nampaklah bentuk loceng dia, betul tak? Okey, kalau kat sini pula taburannya adalah seragam. So, kalau awak tengok bandingkan dengan nota kita tadi, okey, yang pertama itu gaya kuat lentang adalah bentuk loceng. Okey, gaya bebas pula adalah bentuk seragam. Okey, ini kuat lentang ni adalah bentuk loceng. Yang ini adalah seragam. Boleh? Okey, B. Acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Okey, berikan sebab anda. So, kat sini acara yang mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas, kita boleh dapatkan daripada masa pada paksi X ni. Okey, paksi melintang ni kita tengok pada masa dan perhatikan masa yang paling tinggi dicatat adalah di sini. Kita ambil titik tengah dia. Okey, titik tengahnya adalah berapa? Kira titik tengahnya dan carilah beza titik tengah bagi bar yang pertama ni.
boleh titik tengah dia. Okey, so kamu cari beza dia sama juga dengan graf yang kedua ini. Cari titik tengah dia, cari titik tengah dan cari bezanya macam mana. Okey, di situ kita boleh nampak serakan mana yang mempunyai serakan masa yang lebih meluas. Okey, lebih luas. Jadi bila kamu dapat masa yang lebih besar, okey, jadi serakannya lebih luas, manakala masa yang lebih kecil itu serakannya lebih kecil lah. Jadi kita nak cari masa, okey, beza masa yang lebih besar lah. Okey, beza masa yang lebih besar. Boleh untuk yang kedua ni. Okey, lebih besar. Antara kedua-duanya, beza masa yang lebih besar. Okey. Yang ketiga, antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Jadi kat sini kita akan tengok kepada keseluruhan. Okey, bila kamu tengok pada soalan C ni, kamu perlu nyatakan ataupun berikan secara keseluruhan. Okey, prestasi perenang yang lebih baik yang mana? Boleh, cikgu bagi masa untuk awak sekejap untuk perhatikan pattern dia. So, kalau kamu perhatikan, okey, gaya kuat lentang ini, mungkin masa yang diambil sepatutnya kalau kita tengok pertandingan renang, biasanya masa yang singkat lebih bagus berbanding dengan masa yang masa yang nilainya tinggi, betul tak? Jadi di sini kamu kena perhatikan dari segi itulah. Okey, tengok kepada keadaan. So kalau kamu perhatikan, okey, masa bagi kuat lentang ini, okey, ada perenang yang mencatat masa yang agak tinggi di sini, iaitu berapa orang di sini, lebih kurang 1 orang mencatat masa antara 95 hingga 104 ni, betul tak? Jadi kalau bandingkan dengan gaya bebas, kebanyakannya tertumpu pada masa antara 69 hingga 89 di sini. Okey. So kat sini kalau kamu nampak, okey, masa yang lebih baik adalah dicatatkan oleh 100 meter gaya bebas. Jadi masa yang singkat diperlukan untuk acara renang ini. Jadi kita perlu cari dari segi itulah, kita akan kena pasti dari segi itu. Okey, kalau melibatkan markah, contohnya mesti kita akan dapatkan markah yang lebih daripada 90. Kalau kita punya graf kita tertumpu kepada markah, kita akan tengok pada markah yang tinggi lah. Okey, tapi ini melibatkan masa perenang, maksudnya kita akan cari masa yang paling ringkas, itu yang terbaik. Okey. So tengok contoh penyelesaian di sini. Okey, bentuk histogram bagi acara 100 meter gaya kuat lentang ialah bentuk loceng. Okey, dan acara 100 meter adalah bentuk seragam. Okey, so untuk contoh soalan yang kedua tadi, kita nak cari serakan yang mana masanya lebih meluas. Kita akan tengok kepada beza masa. Okey, so soal jawapan dia adalah 100 meter gaya kuat lentang. Kenapa gaya kuat lentang yang lebih baik? Kerana beza yang masa yang diambil adalah lebih besar. Okey, so kat sini sebenarnya masa ini adalah diambil daripada titik tengah bar pertama, tolakkan titik tengah bar yang titik tengah bagi bar yang terakhir, tolakkan titik tengah bagi bar yang pertama. So kamu bezakan dia, kamu perhatikan masa yang mana lebih meluas. Okey, dan C, acara 100 meter gaya bebas. Jawapannya kerana apa? Kerana masa catatan, catatan masa perenang adalah lebih baik. Sebab dia tertumpu kepada masa yang singkat lah. Berbanding dengan kuat lentang. Okey, so sampai sini saja untuk bentuk graf ataupun kita panggil tajuk apa tadi? Bentuk taburan data. Okey, so cikgu perlu bincang soalan seterusnya dalam video yang seterusnya. Okey, selamat mencuba semua.